Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Syahrul dan saya daripada Flying Titans. Hari ini saya akan buat satu video pembentangan bagi subjek falsafah dan isu semasa oleh Dr. Adnan Basir bagi tajuk konsep postmodernism atau pasca moden bagi pembentangan bab modul. Baiklah, etimologi pasca moden. Kata asal pasca moden digunakan pertama kali pada tahun 1917 oleh Rudolf Ganzwitz, seorang ahli falsafah Jerman, dalam buku nukilan beliau The Crisis of European Culture, akibat daripada pandangan yang diterima oleh beliau daripada existentialist mengenai nihilism oleh Friedrich Nietzsche yang mengatakan konsep nothingness. Beliau percaya tiada realiti yang sebenar dan tiada nilai moral yang sebenar. Makna pasca moden ini adalah satu makna yang luas dan mendalam. Jika kita kaji daripada sudut istilah, pasca moden adalah satu konsep falsafah yang merangkumi perkembangan budaya, ilmu, nilai moral dalam kehidupan zaman semasa. Konsep falsafah pasca moden adalah disebabkan oleh penerokaan falsafah modernisme pada abad ke-19 dan 20. Juga penerokaan ilmu oleh falsafah modernisme disebabkan oleh Enlightenment di negara Eropah. Konsep modernisme yang terlalu taksub dengan ilmu sains dan menolak agama, budaya dan juga nilai moral menyebabkan pasca moden mula membidas falsafah modernisme. Menurut pasca moden, sesuatu ilmu itu adalah bersifat subjektif dan bukan objektif semata-mata. Dan pasca moden ini juga percaya kepada konsep the truth is relative, di mana satu konsep ilmu itu boleh dipersoal dan tiada jawapan yang mutlak. Seterusnya, krisis pasca moden ini pula, mereka memegang pada fahaman menolak teori grand design dan grand narrative, iaitu mereka mempersoalkan kewujudan alam semesta dan menolak semua prinsip agama. Dan mereka sedang mencari satu jawapan yang subjektif mengenai macam mana untuk menghadapi dan menghayati makna kehidupan. Itu, konsep pasca moden ini juga mereka percaya bahawa dunia realiti yang kita sekarang sedang hidup adalah satu benda yang palsu. Dan mereka mengatakan seseorang manusia itu ada pilihan dalam personal life dan kehidupan pribadi mereka. Maksudnya tiada konsep salah, tiada konsep betul. Manusia bebas melakukan apa saja mengikut kehendak hati dan nafsu mereka. Dengan kemunculan konsep pasca moden yang menolak grand narrative, meta narrative, menolak unsur nilai moral, menolak unsur agama, maka muncullah cabang-cabang kumpulan zaman semasa, iaitu liberalisme, sekularisme, radikalisme, anarkisme. Baiklah, akhir sekali, konsep pasca moden ini memegang prinsip-prinsip asas mereka yang tertentu, yang ciri-ciri yang khusus. Yang pertama, mereka menolak tentang kewujudan agama. Mereka tidak menerima kewujudan Tuhan dan percaya bahawa agama tidak patut mengangkang hidup manusia. Kedua, menolak peradaban manusia. Mereka mengatakan undang-undang itu tidak patut bersifat mutlak kerana manusia patut bebas melakukan apa sahaja mereka suka. Ketiga, ilmu itu perlu bersifat subjektif, di mana kita boleh mempersoalkan apa sahaja kerana tiada kebenaran yang relatif. Seterusnya dan akhir sekali adalah mereka memegang kepada prinsip simulacrum. Simulacrum ni adalah satu term yang dalam pasca moden mengatakan realiti itu palsu seperti yang saya kata tadi, tetapi kehidupan kita ni ibarat satu permainan simulasi di mana kita boleh berfikir dan kita boleh bayangkan dalam dunia fantasi. Baiklah, saya akan serahkan pembentangan video seterusnya kepada kumpulan saya untuk menerapkan faktor-faktor seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Zulkifli akan membentangkan mengenai sejarah dan juga latar belakang pasca moden. Sebelum itu kita lihat jejak masa pasca moden. Sebelum dunia menuju kepada pasca moden, dunia mengalami zaman moden, iaitu pada zaman Eropah. Zaman Eropah modernisme terjadi adalah kerana daripada peramalan corak kehidupan yang bersifat sekular, iaitu mereka memperjuangkan politik kotor dengan menghalalkan sesuatu cara seperti mengizinkan segala penipuan dan juga memanipulasi daripada pihak berkuasa. Pada zaman imperialisme
pula pada akhir kurun 19, perluasan jajahan barat semakin besar dan konsep modernisme pula tersebar ke seluruh negeri dan memusnahkan budaya tempatan. Seterusnya, hasil kesan daripada penjajahan barat ini, sesiapa yang memuji dan mengangkat, yang menerima konsep modernisme dan menganggap mereka orang yang berpengetahuan serta maju. Manakala pasca moden pula terjadi pada selepas Perang Dunia Kedua, iaitu selepas tahun 1968. Falsafah pasca moden ini iaitu menolak saintifik dan juga objektiviti dalam peradaban barat. Zaman pasca moden ini juga menolak kaedah saintifik dan juga pengalaman masa lampau. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai perbezaan falsafah pasca moden dan juga falsafah modernisme. Yang pertama adalah konsep pemerintahan. Pada zaman modernisme, konsep pemerintahan negara zaman modernisme adalah berlapis, iaitu mempunyai susunan lapisan pemerintahan yang bersistematik. Manakala pada zaman pasca moden pula, iaitu anarki, tiada susunan, sesiapa sahaja boleh melakukan apa sahaja. Seterusnya iaitu metanaratif. Metanaratif ini pula adalah pengalaman masa lampau. Zaman modernisme menerima pengalaman masa lampau adalah suatu ilmu dan juga pengalaman untuk diteruskan kepada warisan-warisan akan datang. Manakala pada zaman pasca moden, mereka ini tidak menerima pengalaman masa lampau sebagai ilmu kehidupan. Dan yang ketiga adalah budaya. Pada zaman modernisme, pengamalan budaya mengikut lunas zaman ataupun budaya berdasarkan agama dan juga tamadun. Manakala pada zaman pasca moden pula, mereka mencampur adukkan budaya yang ekstrim supaya budaya itu tidak menghiraukan agama, tamadun ataupun apa-apa sahaja. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya untuk pembentangan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tajuk mengenai tokoh-tokoh pasca moden. Tokoh yang pertama iaitu Friedrich Nietzsche pada tahun 1890. Beliau adalah pencetus pasca moden selepas era modernisme. Beliau juga menegaskan bahawa kehidupan ini tidak mempunyai agama. Beliau juga mempersoalkan mengapa kehidupan ini mesti bertindak dengan akal. Kedua, Jean-François Lyotard pada tahun 1924 sehingga 1998 dengan melopokkan idea pasca moden pada era 70-an. Menurut beliau, pasca moden ini berusaha untuk menjauhkan pemikiran manusia dari kebenaran yang hanya datang daripada satu sumber sahaja. Beliau juga menerangkan erti kebebasan. Erti kebebasan ini adalah kebebasan daripada cengkaman budaya, agama dan undang-undang konvensional. Beliau juga menulis dalam karyanya iaitu Just Gamin pada tahun 1979 dan The Inhuman pada tahun 1988. Tokoh yang ketiga iaitu Jacques Derrida pada tahun 1930 sehingga 2004 yang menerapkan idea dekonstruksi dalam pasca moden. Dekonstruksi ini adalah bermaksud memecahkan benda yang seragam. Arti kata lain, dekonstruksi ini adalah mengkritik. Beliau juga menentang logocentrism. Logocentrism merupakan ciri pemikiran barat dan anti pada mitos. Pada zaman moden, logos menguasai pemikiran manusia di mana manusia mencari dalil-dalil untuk membuktikan kebenaran. Beliau juga berusaha untuk melepaskan diri daripada ikatan kontrak dan falsafah. Tokoh yang keempat iaitu Michael Foucault pada tahun 1926 sehingga 1984 yang mengatakan organisasi keluarga semakin mundur, yang bermaksud pendidikan di rumah tidak lagi berkesan dan hanya bergantung ketika di sekolah dan institusi pengajian sahaja. Kedua, beliau mengatakan kuasa dan kawalan berkait dengan wacana. Wacana yang dimaksudkan adalah cara percakapan dan pemikiran yang berkaitan dengan manusia atas sesuatu perkara sahaja. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum, nama saya Muhammad Anif. Saya ingin menerangkan perbezaan pemikiran dan ciri-ciri falsafah pasca moden dengan falsafah Islam. Yang pertama, Barat bersifat radikal dengan menolak ajaran agama dan penerimaan saintifik dalam kehidupan seharian. Yang kedua, tidak menilai dengan akal tetapi hanya persepsi dan sensasi diri sahaja. Yang ketiga, falsafah berteraskan sumber wahyu iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, Islam bersifat menyeluruh untuk menikmati kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Percanggahan apa yang melanggar akidah pemikiran Islam? Yang pertama, menolak Tuhan dan agama. Yang kedua, mempersoal kebenaran ilmu wahyu yang diturunkan. Dan ketiga, tiada konsep betul atau salah seperti tiada Okey, sekarang saya akan membincangkan mengenai falsafah pasca moden dan isu semasa yang dapat kita kaitkan dengan falsafah ini. Seperti mana yang kita tahu, falsafah pasca moden ini bersifat objektif dan bukannya subjektif. Maksudnya kebenaran itu bersifat relatif dan unsur ilmiah, dan sejarah itu tidak memiliki kesahihan yang sah. Falsafah dan isu semasa yang dapat saya kaitkan adalah mengenai gerakan ateis Muslim oleh Ali Rizvi di Amerika Syarikat. Beliau mengatakan Islam itu mudah, tetapi bila menyeleweng dan memutarbelitkan fakta agama. Menurut ateis Muslim, manusia itu bebas untuk mempercayai apa agama sahaja dan mengikut kehendak mereka kerana agama itu bersifatnya bebas dan menyalahgunakan nilai Islam yang ada. Kapitalis ekonomi pasca moden. Setiap individu mempunyai hak untuk melakukan perdagangan. Perdagangan yang dilakukan adalah bersifat busu-busu dan ekstrim. Dan setiap orang ada hak menjadi kaya dan bukan khusus untuk sesiapa sahaja. Tetapi akibat daripada ketamakan diri dalam era pasca moden, elemen kapitalis ekonomi ini mampu menyebabkan berlakunya penindasan dan juga banyak penyelewengan ekonomi.